Pada masa ini, kami akan berkisah tentang seorang pekerja Malaysia di perantauan bernama Kamal, anak muda dari negeri Kedah, yang terkejut apabila seorang wanita Belarus, seorang janda model yang kaya raya, yang tidak dikenalinya, tiba-tiba memeluknya di lapangan terbang. Bagaimanakah kisah mereka akan berkesudahan? Mari dengarkan sehingga selesai. Bagi yang belum menekan butang ikuti, jangan lupa untuk mengikutinya dahulu, kawan-kawan. Dan sila dengar. Kamal, jika kamu yakin abah dan mak merestui, tapi berhati-hatilah, nak, jangan mudah percaya orang asing. Kata-kata itu masih terngiang di telinga Kamal ketika dia duduk sendirian di balai berlepas, lapangan terbang, antara bangsa Kuala Lumpur, menggenggam beg sandang lusuhnya. Kamal, pemuda berusia 28 tahun dari negeri Kedah, anak sulung daripada 3 beradik. Ayahnya seorang petani padi kecil-kecilan, dan ibunya pula mengusahakan sebuah warung makan kecil di hadapan rumah. Sejak tamat SPM Sijil Pelajaran Malaysia, Kamal telah melakukan pelbagai pekerjaan sambilan, daripada buruh binaan, mengangkat barang di pasar, hingga menjadi penghantar makanan bermotosikal, tetapi pendapatannya tidak pernah mencukupi, terutamanya kerana adiknya yang bongsu masih belajar. Dia mendapat peluang untuk menjadi pekerja Malaysia di perantauan melalui saluran yang betul. Dia menjalani latihan asas selama 3 bulan dan akhirnya dipanggil untuk bekerja sebagai kaki tangan pembersihan di sebuah hotel di bandar bernama Minsk, Belarus. Belarus terletak berhampiran Rusia, kata pegawai agensi itu ketika itu. Anda akan bekerja sebagai pembersih hotel 3 bintang dengan gaji yang lumayan, sekitar 4,500 sen sebulan, termasuk penginapan dan makan tengah hari. Ketika itu, Kamal hanya mengangguk. Dia bahkan tidak tahu di mana letaknya Belarus di peta. Apa yang dia tahu ialah 4,500 ren. Itu sudah cukup untuk membayar hutang dan yuran pengajian adiknya. Beberapa jam sebelum perjalanan, rumah kecil mereka di Kedah penuh dengan tangisan. Nak, jangan lupa kirim berita ya. Kalau boleh, buat panggilan video setiap minggu ya. Nak, kata Mak sambil menyeka air mata. Wajahnya kelihatan penat tetapi bangga. Kamal memeluk maknya erat-erat. Ya, Mak. Semoga kamu beroleh rezeki yang banyak dan berjaya di sana, nak. Abah tidak banyak berkata-kata, hanya menepuk bahu Kamal dan memberikan sepucuk sampul surat kecil berisi gambar keluarga. Kalau rindu rumah, tengoklah gambar ni. Jangan berubah, nak. Tetaplah jadi diri sendiri yang jujur. Dan kini, beberapa jam kemudian, Kamal berada di lapangan terbang antarabangsa dengan pasport di tangan dan tiket di dalam bagnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana hendak membaca papan tanda yang semuanya dalam bahasa Inggeris. Maafkan saya, encik nak kemana? Tanya seorang pegawai wanita yang ramah bertudung. Kamal terkejut. Dia hanya menyerahkan tiketnya sambil berkata perlahan, Minsk, saya nak ke Minsk. Oh, Belarus? Pintu pelepasan nombor 7 ke arah sana, encik. Katanya sambil menunjuk arah. Kamal mengangguk pantas. Di dalam pesawat, Kamal duduk berhampiran tingkap. Dia melihat awan putih melayang dan berdoa dalam hati. Perjalanan yang panjang itu membuat badannya sakit. Ketika transit di Istanbul, dia hampir tersesat kerana tidak memahami prosedur imigresen. Nasib baik, ada seorang lagi pekerja Malaysia yang membantunya. Nama saya Razif, bekerja di kilang roti di Poland. Kata lelaki itu, jika awak baru pertama kali, awak kena berhati-hati. Ramai orang suka menipu warga asing, Kamal mengangguk mengingatinya dalam hati. Selepas hampir 18 jam perjalanan dan 2 kali transit, akhirnya dia tiba di lapangan terbang kebangsaan Minsk. Udara sejuk mencengkam wajahnya, sebaik sahaja dia melangkah keluar dari pesawat. Ini kali pertama dia merasakan suhu di bawah 0 darjah Celsius. Nafasnya bertukar wap dan badannya menggeletar walaupun sudah memakai jaket tebal. Dengan langkah yang goyah, dia menuju ke balai ketibaan. Matanya melilau mencari papan tanda dengan namanya, tetapi tiada. Tiada sesiapa pun yang memegang papan tanda dengan nama Kamal. Dia mula panik. Dia cuba menghubungi nombor agensi, tetapi tiada isyarat. Jangan panik, katanya pada diri sendiri dalam hati. Namun, pada ketika itu, kejadian pelik berlaku. Tiba-tiba, seorang wanita Eropah yang tinggi lampai dengan rambut perang panjang, memakai jaket tebal dan boot mahal, tiba-tiba berlari ke arahnya. Daniel,
"Daniel," jerit wanita itu. Kamal terkejut. Sebelum dia sempat berbuat apa-apa, wanita itu memeluknya erat seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang hilang. Wajah wanita itu dibasahi air mata. Kamal terpaku kaku. "Cik, saya bukan Daniel. Saya Kamal dari Malaysia," katanya gugup dalam bahasa Melayu yang tentu saja tidak difahami oleh wanita itu. Tetapi wanita itu tidak melepaskannya. Dia menatap wajah Kamal lebih dekat, lalu menangis lebih teruk. Awak serupa." Orang-orang di sekeliling mula memandang pelik. Kamal ingin melarikan diri, tetapi tidak berani menolak wanita itu. Tidak lama kemudian, wanita itu menyadari kekeliruan Kamal. "Saya minta maaf, awak. Awak macam suami saya," katanya dalam bahasa Inggris yang tersekat-sekat, diiringi esakan. Kamal mengangguk-angguk, tidak memahami apa yang wanita itu katakan. Wanita itu mengeluarkan telefon bimbitnya dan menunjukkan gambar seorang lelaki Eropah yang wajahnya sangat mirip dengan Kamal, struktur muka, garis rahang, malah pandangan matanya. "Daniel, suami saya. Dia meninggal dunia 2 tahun lalu," kata wanita itu sambil tersenyum sedih. Kamal terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Beberapa menit kemudian, wanita itu menjemput Kamal duduk di sebuah kafe di lapangan terbang. Dia memesan teh panas untuk Kamal dan cuba menjelaskan perlahan-lahan. "Nama saya Natalia Ivanova. Saya tinggal tidak jauh dari bandar ini. Maafkan saya jika saya mengejutkan awak. Saya cuma terlalu terkejut. Awak sangat mirip dengan arwah suami saya." Kamal cuba menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya yang terhad bahawa dia hanyalah seorang pekerja yang baru tiba dari Malaysia dan tiada kaitan dengannya. Tetapi Natalia hanya tersenyum dan memandangnya dengan wajah penuh tanda tanya. "Awak seperti hantu dari masa lalu, tetapi saya tidak mahu menghalau awak. Saya ingin mengenali awak." Bab ini berakhir dengan kekeliruan Kamal yang masih belum dijemput oleh sesiapa dari agensi. Sementara itu, Natalia menawarkan sesuatu yang di luar jangkaan. "Tinggallah di rumah saya sementara waktu. Saya boleh bantu awak sehingga awak tahu ke mana hendak pergi." Kamal memandang wanita Eropah itu dengan perasaan takut, keliru, dan curiga yang bercampur aduk. Kamal masih duduk di bangku berhampiran kafe di lapangan terbang. Tangannya menggenggam cawan teh panas yang baru diberikan oleh wanita Eropah misteri itu. Wajahnya masih keliru, walaupun kelihatan sedikit tegang. Dia masih tidak faham apa sebenarnya yang berlaku di hadapannya. Di hadapannya duduk Natalia Ivanova, seorang wanita tinggi berambut perang dengan wajah cantik tetapi tersembunyi kesedihan yang mendalam. Matanya merah bengkak, tetapi kini sedikit tenang selepas dia menangis memeluk Kamal. "Saya benar-benar minta maaf. Tadi saya terlalu emosional," kata Natalia dalam bahasa Inggris yang lembut. Kamal tersenyum hambar. Dia menunduk dan cuba menjawab, walaupun tergagap-gagap. "Saya bukan Daniel, saya Kamal dari Malaysia." Natalia mengangguk pantas. "Saya tahu awak bukan dia, tapi awak sangat mirip dengannya. Aneh sekali, awak sangat mirip dengan arwah suami saya. Namanya Daniel." Kamal menelan air liur. Dia masih tidak memahami sepenuhnya maksud semua ini. Fikirannya masih kosong sejak kejadian pelik tadi. Matanya masih mencari seseorang dari agensi yang sepatutnya menjemputnya, tetapi tiada. Natalia melihat Kamal yang gelisah, lalu bertanya, "Awak sedang menunggu seseorang, kan?" "Ya, Cik. Seseorang dari agensi yang menguruskan kerja pembersihan hotel." Natalia kelihatan berfikir sejenak. "Agensi awak belum sampai, kan?" Kamal menggeleng. "Belum, Cik." Natalia melihat jam tangannya. Hampir sejam telah berlalu sejak mereka duduk di situ. Dia kemudian berdiri, menjemput Kamal untuk ikut bersamanya. "Pemandu saya sedang dalam perjalanan. Dia akan membawa awak ke rumah saya. Awak boleh tinggal sementara di sana hanya untuk hari ini. Di sini sejuk dan awak penat." Kamal keliru dalam hati. Dia ingin menolak, tetapi badannya terlalu letih. Dia tidak tidur lena sejak semalam, dan kesejukan Minsk menusuk hingga ke tulang. Dia teragak-agak, tetapi apabila Natalia memandangnya dengan senyuman mesra, dia mengangguk perlahan. "Hanya untuk hari ini?" Natalia mengangguk lega. "Ya, hanya untuk hari ini, sehingga agensi awak menghubungi." Sebuah kereta hitam mewah berhenti di hadapan balai ketibaan lapangan terbang. Pemandu yang sudah tua turun membuka pintu.
Kamal tergamam. Dia tidak pernah menaiki kereta semewah dan sebesar itu sebelum ini. Dalam hati, dia merasa seperti orang kampung yang tersesat di dunia lain. "Masuklah, Kamal. Duduk di sana," kata Natalia sambil menunjuk ke tempat duduk penumpang belakang. Kamal duduk dengan berhati-hati. Akan. Kereta bergerak perlahan meninggalkan lapangan terbang, memasuki jalan bandar Minsk yang tenang dan diselimuti salji tipis. Lampu jalan malap, dan suhu di luar negatif 3 darjah Celcius, tetapi di dalam kereta hangat dan sunyi. Natalia memandang Kamal sesekali. Dia masih kelihatan terkejut dan penuh rasa ingin tahu. "Saya masih tidak percaya awak boleh semirip ini dengan Daniel," katanya perlahan. Kamal hanya menoleh sekejap dan tersenyum kecil. "Daniel seorang yang baik." Natalia tersenyum pahit. "Sangat baik. Dia suami saya. Dia meninggal dunia kerana kemalangan kereta 2 tahun lalu. Hidup saya berubah selepas itu." Kamal menunduk, merasa sedih untuk wanita itu. Walaupun mereka baru bertemu, Kamal tahu bahawa perasaan kehilangan tidak mengenal bahasa atau negara. Selepas kira-kira 30 minit perjalanan, kereta itu berhenti di hadapan sebuah rumah besar berwarna putih. Ia bukan sekadar rumah biasa, tetapi seperti sebuah villa atau rumah agam. Kamal tergamam melihatnya. Dia melangkah keluar dari kereta dengan perasaan kagum. Halaman yang luas diselimuti salji, dan lampu-lampu taman bersinar hangat. Natalia menjemput Kamal masuk ke dalam rumah. Bau kayu dan bunga yang harum menyambut dari dalam. Perabot di dalamnya kelihatan mewah, tetapi tersusun rapi dan tidak berlebihan. "Awak boleh tidur di sini," kata Natalia sambil menunjuk ke ruang tamu di tingkat bawah. Katil itu lembut dan selesa. Kamal mengangguk. Dia benar-benar merasa letih. Tetapi sebelum masuk ke bilik, dia memandang Natalia dan berkata, "Terima kasih, Cik. Saya tidak akan melupakan ini." Natalia tersenyum, tetapi senyumannya kali ini berbeza. Ada emosi yang sukar digambarkan di matanya. Malam itu, Kamal mandi air panas lalu, makan roti dan sup yang disediakan oleh pembantu rumah Natalia. Dia merasa seperti bermimpi. Di kampungnya, dia tidak pernah makan roti dengan mentega import seperti itu. Selepas makan, dia merebahkan diri di atas katil yang lembut. Hanya beberapa menit, matanya terpejam, tidur nyenyak tanpa mimpi. Keesokan paginya, Kamal terjaga kerana ketukan di pintu. "Kamal," suara Natalia dari luar. Kamal segera bangun dan membuka pintu. Natalia berdiri di situ dengan 2 cawan teh panas. "Selamat pagi. Awak baik-baik saja?" Kamal tersenyum. "Ya, Cik, tidur nyenyak sekali. Terima kasih." Mereka duduk di ruang tamu. Natalia mengeluarkan fail dari bagnya, lalu menyerahkan beberapa helai kertas kepada Kamal. "Saya sudah semak dengan agensi awak. Mereka salah faham, penerbangan awak sepatutnya esok, bukan hari ini." Kamal berkerut dahi. "Jadi, mereka tidak akan datang menjemput saya hari ini?" Natalia mengangguk. "Ya. Tapi ada sesuatu yang saya ingin bincangkan." Kamal menoleh menunggu. Natalia menarik nafas panjang. "Kamal, adakah awak berminat untuk bekerja di rumah saya? Saya perlukan seseorang untuk membantu membersihkan rumah, memandu, menjaga taman. Saya akan bayar awak lebih daripada tawaran hotel itu." Kamal terdiam. Terlalu cepat. Dia baru sehari di sini, dan sudah menerima tawaran daripada seorang janda kaya yang tidak dikenalinya. "Beri saya masa untuk berfikir, Cik," katanya. Natalia tersenyum. "Tentu. Fikirlah dulu, jangan tertekan." Tetapi apa yang Kamal tidak tahu ialah majikannya bukan hanya mahu pembantu rumah. Dia mahu seseorang untuk mengisi kekosongan dalam hatinya, dan lelaki asing dari Malaysia yang wajahnya sangat mirip dengan suaminya itu tiba pada masa dia paling rapuh. Pagi itu, salji turun perlahan-lahan di halaman rumah Natalia. Kamal berdiri di hadapan tingkap ruang tamu, melihat kepingan ais putih jatuh perlahan-lahan ke tanah. Dia masih tidak percaya bahawa dia, seorang pemuda biasa dari Kedah, kini berdiri di rumah seorang wanita Eropah yang kaya raya di Belarus. Perutnya berbunyi. Kamal melangkah keluar dari bilik dan tercium bau roti dan kopi dari dapur. Dia teragak-agak untuk masuk. Tetapi seorang wanita pertengahan umur yang merupakan pembantu rumah tersenyum kepadanya. "Sarapan encik, kan?" tanya wanita itu dengan lohat Rusia yang pekat.
Ya, terima kasih, jawab Kamal perlahan. Beberapa menit kemudian, Natalia turun dari tangga. Dia memakai pakaian kasual, baju sejuk putih, dan seluar kain lembut. Wajahnya masih kelihatan letih, tetapi senyuman hangat tidak pernah hilang dari bibirnya. Selamat pagi, Kamal. Tidur nyenyak? Kamal mengangguk. Ya, Cik, tidur nyenyak sekali. Rumah ini hangat. Natalia duduk di meja sarapan bersamanya. Dia menuangkan kopi ke dalam cawan dan memandang Kamal dengan tenang. Tetapi jelas ada sesuatu yang ingin dia katakan. Saya ingin bincangkan sesuatu, katanya tiba-tiba dalam bahasa Inggris. Kamal menoleh, meletakkan garpu. Apa, Cik? Adakah tentang kejadian di lapangan terbang? Tentang Daniel, suaminya yang meninggal dunia? Atau tentang tawaran kerja yang dia sebutkan semalam? Natalia menarik nafas panjang. Tentang segala-galanya. Tentang awak. Tentang mengapa saya rasa awak perlu berada di sini. Kamal terdiam, menunggu. Daniel meninggal dunia 2 tahun lalu. Kami telah berkahwin selama 7 tahun. Dia seorang yang baik, sangat sabar, hangat, dan sangat mencintai saya. Natalia mengangkat cawan kopinya, melihat uap yang masih naik. Selepas dia meninggal dunia, saya merasa seperti separuh jiwa, saya juga mati. Setiap sudut rumah ini mengingatkan saya kepadanya. Saya cuba menjalani kehidupan harian, tetapi merasa kosong. Tiada gelak tawa lagi, tiada perbualan di waktu malam lagi. Kamal mengangguk perlahan. Walaupun dia tidak memahami semua ayat Natalia kerana batasan bahasa, dia tahu bahawa wanita ini sedang menderita kesakitan yang mendalam. Dan semalam, ketika saya melihat awak berjalan keluar dari pintu lapangan terbang, jantung saya berhenti berdegup. Saya fikir saya bermimpi. Wajah awak, cara awak berdiri, malah pandangan mata awak, semuanya mirip dengannya. Natalia menunduk, suaranya mula bergetar. Saya tahu awak bukan dia, saya tahu. Tetapi saya tidak tahu mengapa saya rasa mungkin Tuhan menghantar awak untuk membantu saya keluar dari kekosongan ini. Kamal tergamam, dadanya terasa sesak. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi pandangan mata Natalia sangat jujur. Dia tidak berbohong atau bergurau. Wanita itu berbicara dari kesakitan yang mendalam. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan, Cik, kata Kamal perlahan. Saya hanya seorang pekerja. Saya datang untuk bekerja. Natalia tersenyum samar. Awak bukan hanya itu. Awak seorang yang baik. Dan saya ingin menawarkan sesuatu yang bukan hanya tentang pekerjaan. Kamal menelan air liur. Apa maksud, Cik? Natalia mengambil fail di kerusi di sebelahnya lalu menyerahkannya kepada Kamal. Di dalamnya ada kontrak pekerjaan yang mudah, tetapi dengan gaji yang sangat tinggi. Saya mahu awak tinggal di sini, bekerja di rumah ini, membantu saya menjaga rumah, kadang-kadang menjaga taman, dan kadang-kadang menjaga anjing kecil saya. Saya akan bayar awak 2 kali ganda daripada yang ditawarkan oleh hotel yang sepatutnya awak bekerja. Kamal membulatkan mata. Dia membaca angka di dokumen itu. Kira-kira 9,000 sebulan, ini terlalu banyak, Cik, bisiknya. Natalia mengangguk. Kerana saya mahu awak selesa. Saya tidak hanya mahu pembersih. Saya mahu seseorang yang saya boleh percayai, yang boleh mendengar dan tidak membuat saya merasa kesepian lagi. Kamal keliru. Dia tidak tahu sama ada dia patut gembira atau takut. Tawaran itu terlalu menarik sehingga sukar dipercayai, tetapi pada masa yang sama, dia masih tidak pasti maksud sebenar. Saya perlu tidur di sini setiap hari, Cik. Dia tersenyum. Tidak perlu. Jika awak ingin tinggal di luar pun boleh, tetapi buat sementara ini, saya ingin awak tinggal di sini sehingga awak bersedia. Kamal menunduk, berfikir keras. Dia teringat maknya di kampung halaman. Jumlah wang sebanyak itu akan membuat warung maknya berkembang maju. Adiknya boleh melanjutkan pelajaran ke universiti. Dia juga boleh membina rumah. Tetapi dia juga merasa ada sesuatu yang pelik. Mengapa wanita ini begitu mudah mempercayainya? Adakah kerana wajahnya mirip Daniel? Atau adakah Natalia sedang kesepian dan tidak berfikir dengan waras? Maafkan saya, Cik, boleh saya berterus terang? Tanya Kamal tiba-tiba. Sila, jawab Natalia. Saya takut, Cik. Saya bukan orang yang pandai. Bahasa Inggris saya teruk. Saya bukan orang penting. Saya hanya orang kampung. Saya takut akan mengecewakan Cik. Natalia tersenyum. Matanya berlinang air mata. Itulah awak. Awak jujur.
Daniel pun begitu. Dia tidak sempurna, tetapi dia seorang yang baik, sama seperti awak. Kamal menunduk lagi, kali ini lebih lama. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin kerana keliru, atau mungkin kerana perasaan tertentu yang perlahan-lahan timbul, simpati, rasa hormat, dan sedikit rasa selesa. Selepas berdiam diri seketika, Kamal mengangkat kepala dan memandang Natalia. Saya akan cuba, Cik. Tetapi hanya sebagai pekerja, tidak lebih daripada itu. Natalia mengangguk. Tentu, saya tidak mahu lebih daripada itu. Saya hanya mahu ada seseorang yang membuat rumah ini kembali hidup. Pada hari itu, Kamal secara rasmi berpindah ke rumah Natalia. Dia mula membantu membersihkan ruang tamu, menyapu halaman belakang, malah mencuci kereta peribadi wanita itu. Dia juga mula belajar cara menggunakan beberapa peralatan pembersihan moden yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Pada waktu malam, mereka makan malam bersama. Natalia sering bercerita, sementara Kamal hanya mendengar dan mengangguk sesekali. Kadang-kadang mereka ketawa kecil kerana salah faham bahasa. Kadang-kadang mereka hanya berdiam diri, menikmati kehangatan di tengah-tengah musim sejuk. Tetapi jauh di dalam hati Kamal, ada suara yang masih berbisik. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini lebih daripada sekadar membersihkan. Ini adalah permulaan sesuatu yang awak belum faham. Natalia berdiri di hadapan bilik Kamal sambil berkata perlahan, "Terima kasih kerana berada di sini bersama saya. Saya tidak kesepian lagi." Dan Kamal menjawab perlahan dari sebalik pintu, "Sama-sama, Cik Natalia." Hari-hari Kamal di rumah Natalia berjalan dengan teratur. Setiap pagi dia bangun pada pukul 6 pagi, membersihkan ruang tamu, menyapu halaman belakang yang diselimuti salji nipis, dan mengatur bilik kerja Natalia. Pekerjaan itu sebenarnya tidak begitu berat, lebih ringan daripada ketika dia menjadi buruh binaan di Kedah. Tetapi apa yang sering membingungkannya ialah situasi dan suasana rumah itu. Rumah itu sangat besar, tetapi sunyi. Tiada suara kanak-kanak, tiada gelak tawa. Hanya bunyi tapak kaki, bunyi jam dinding, dan kadang-kadang bunyi esakan Natalia pada waktu malam. Kamal tidak pernah berani bertanya tentang itu. Dia hanya mendengarnya dari sebalik pintu. Suatu pagi, ketika dia sedang menyiram tanaman di rumah hijau di belakang rumah, Natalia tiba-tiba muncul. "Awak suka tanaman baru itu?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan senyuman. Kamal menoleh. "Suka, Cik, tapi di kampung saya tanam padi, bukan bunga." Natalia ketawa kecil. "Di sini, bunga pun susah nak jaga." "Sejuk sangat." Kamal mengangguk. "Saya pun susah nak hidup di sini, Cik. Terlalu sejuk." Natalia ketawa lagi, kali ini ketawa riang. "Tapi awak kuat. Ramai orang Asia tak tahan cuaca belarus." "Saya akan cuba kuat, Cik. Saya sudah janji dengan Mak," jawab Kamal jujur. Natalia memandangnya. "Mak awak pasti bangga mempunyai anak lelaki seperti awak." Kamal menunduk lalu tersenyum kecil. "Saya belum berjaya, Cik. Belum kirim wang balik rumah, belum banyak membantu." Natalia menepuk bahunya perlahan. "Berada di sini pun sudah keputusan yang besar. Saya tahu itu tidak mudah." Mereka terdiam seketika. Angin sejuk bertiup masuk dari celah pintu kaca. Kamal berdiri lalu meneruskan kerjanya. Natalia tidak pergi. Dia membantu menyiram beberapa pasu tanaman. "Kamal, jika awak tak keberatan, petang ini boleh temankan saya ke pasar raya? Saya nak beli barang dapur," kata Natalia. "Boleh, Cik, saya ikut." Petang itu, mereka pergi berdua dengan kereta. Natalia yang memandu, manakala Kamal duduk di sebelahnya. Sepanjang perjalanan, mereka berbual banyak. Natalia bercerita tentang zaman kanak-kanaknya, zaman mudanya di Perancis, dan kisah bagaimana dia bertemu Daniel, suaminya, ketika bercuti di Itali. "Kami berkahwin di sana. Itu adalah hari paling indah dalam hidup saya," katanya sambil memegang steering. Kamal hanya mendengar. Dia kagum dan keliru mengapa wanita cantik dan kaya seperti Natalia begitu terbuka dengannya. Di pasar raya, Natalia malah memegang lengan Kamal ketika mereka memilih makanan. "Supaya tak sejuk," katanya sambil ketawa. Kamal merasa sedikit canggung, terutamanya apabila beberapa orang memandang mereka dengan terkejut, tetapi Natalia tidak peduli. "Awak tahu, awak sangat mirip dengan Daniel. Bukan hanya wajah, cara awak berjalan, cara awak tersenyum, semuanya sama," katanya sambil memandang wajah Kamal.
Kamal terdiam. Dia tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Sejujurnya, setiap kali Natalia bercerita tentang Daniel, dia merasa seperti sedang menggantikan seseorang yang sangat dicintai. Beberapa hari kemudian, Natalia menjemput Kamal makan malam di bilik makan. Biasanya mereka akan makan di dapur bersama pembantu rumah. Tetapi malam itu Natalia ingin makan berdua saja. Dia malah memakai gaun biru gelap dan solekan nipis. Kamal yang hanya memakai kemeja biasa merasa kekok. "Kenapa begini, Cik Natalia?" tanyanya perlahan. "Kerana awak tetamu istimewa, dan kerana saya sudah lama tidak merasa ada kawan," jawab Natalia. Makan malam berjalan dengan mesra. Mereka ketawa, bergurau, malah mencicipi makanan masing-masing. Tetapi di tengah suasana itu, Natalia tiba-tiba terdiam. Dia memandang wajah Kamal lama lalu berkata perlahan, "Kalau awak tahu betapa saya ingin masa berputar kembali." Kamal meletakkan garpu. "Kenapa, Cik?" "Kerana jika boleh, saya ingin menghalang Daniel pergi pada hari itu. Kemalangan itu menghancurkan hidup saya." Suara Natalia bergetar, matanya basah. Kamal merasa lemah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. "Maafkan saya, Cik. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan," kata Kamal jujur. Natalia mengangguk. "Tak mengapa. Cukuplah awak mendengar." Malam itu, selepas makan malam, Natalia berdiri di hadapan tangga dan memandang Kamal. "Jika awak penat atau ingin pergi, beritahu saya ya. Jangan paksa diri," katanya. Tiba-tiba Kamal berkerut dahi. "Kenapa Cik cakap begitu?" Natalia menunduk. "Kerana saya takut. Saya mula berharap terlalu banyak bahawa awak boleh menggantikan sesuatu yang tidak boleh kembali lagi." Kamal terdiam. Dia tidak tahu bagaimana hendak merasa. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi semakin rapat. Natalia mula belajar beberapa perkataan bahasa Melayu. Dia sering memanggil Kamal, "Abang," yang dia sebutkan dengan comel. "Abang, makan nasi tak?" katanya sambil memegang roti. Kamal ketawa. "Bukan makan nasi tak, tapi jom makan." "Ai, susah," jawab Natalia sambil ketawa. Mereka seperti dua orang dari dunia yang berbeza yang perlahan-lahan saling melengkapi. Tetapi semakin hari berlalu, perasaan dalam hati Kamal semakin rumit. Dia mula merasa selesa tetapi juga merasa bersalah. Dia tahu bahawa Natalia masih memandangnya sebagai bayangan suaminya yang meninggal dunia. Suatu malam, Kamal duduk sendirian di biliknya, melihat gambar maknya di telefon. Dia berkata perlahan, "Mak, Kamal keliru. Di sini baik. Ada tempat tinggal, ada makanan, kerja ringan, tapi kenapa rasa macam bukan kerja biasa?" Dia tidak tahu sama ada maknya akan memahami perasaannya, tetapi yang pasti, hidupnya kini tidak lagi sederhana. Dia bukan hanya membersihkan rumah, tetapi juga terlibat dalam kehidupan seseorang yang hatinya masih terluka. Natalia berdiri di pintu bilik Kamal, memegang secawan teh. "Boleh temankan saya sebentar? Saya nak cerita pasal Daniel dan pasal awak." Dan Kamal hanya mampu mengangguk lalu mengikut Natalia ke ruang tamu. Dalam hati, dia berbisik, "Adakah saya hanya seorang pekerja di rumah ini, atau ada sesuatu yang lebih daripada itu?" Malam itu, ruang tamu di rumah Natalia terasa lebih hangat dari biasa. Bukan kerana pemanas, tetapi kerana suasana yang tercipta antara dua orang asing yang perlahan-lahan mula memahami satu sama lain. Kamal duduk di sofa, cawan teh panas di tangannya. Bertentangan dengannya, Natalia memandang ke arah pendiangan yang menyala perlahan. Kadang-kadang dia memandang Kamal lalu menunduk lagi. "Daniel dulu suka duduk di sofa ini, membaca buku," katanya perlahan, memecah kesunyian. "Kadang-kadang dia tertidur di sini. Tapi sejak dia tiada, sofa ini kosong, dan malam ini, saya tidak merasa kesepian." Kamal menunduk. Dia tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Dia tahu bahawa kehadirannya membuat Natalia tidak merasa kesepian, tetapi dia juga takut perasaan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. "Saya hanya orang biasa, Cik," kata Kamal dengan berhati-hati. "Saya tidak tahu bagaimana hendak bertindak." Natalia menggeleng perlahan. "Tak mengapa, Kamal. Awak sudah melakukan lebih daripada cukup hanya dengan berada di sini." Mereka kembali sunyi, hanya bunyi kayu terbakar di pendiangan yang kedengaran. Natalia menyambung dengan suara yang lebih perlahan, "Awak tahu,
Kadang-kadang saya bertanya pada diri sendiri adakah ia normal untuk merasa selesa dengan seseorang yang baru dikenali. Kamal menoleh perlahan. Saya pun kadang-kadang bertanya begitu, Cik. Di kampung saya, orang asing sering dicurigai, tapi di sini saya merasa seperti diterima. Natalia memandang Kamal. Kerana awak ikhlas, Kamal. Di dunia ini, orang yang ikhlas sukar dicari. Kamal menunduk. Kata-kata Natalia menyentuh hatinya, tetapi juga membuat dadanya sesak. Dia tidak mahu mengecewakan. Dia tidak mahu memberi harapan palsu. Beberapa hari kemudian, salji turun lebih lebat dari biasa. Suhu menurun drastik. Natalia tidak keluar rumah sama sekali, dan Kamal menghabiskan masa menjaga rumah hijau, menggosok ruang tamu, dan membuat sup mudah yang dipelajari dari video internet. Apabila dia menghidangkan sup di meja makan, Natalia tersenyum lebar. Wah, ini awak buat sendiri? Kamal mengangguk. Saya belajar dari YouTube, Cik, tapi tak tahu sedap ke tidak. Natalia mencuba sesudu. Sedap. Lebih sedap daripada yang saya pernah beli di luar. Kamal ketawa kecil. Mungkin Cik lapar. Natalia ketawa juga. Mungkin, tapi awak belajar sangat cepat. Makan malam-malam itu hangat. Mereka banyak berbual. Natalia bertanya tentang zaman kanak-kanak Kamal, tentang keluarganya, sawah padi di Kedah dan warung kecil maknya. Awak kelihatan sangat menyayangi keluarga awak, kata Natalia. Saya tiada apa-apa, Cik, tapi keluarga saya adalah segalanya, jawab Kamal. Natalia mengangguk. Saya cemburu. Keluarga saya tidak pernah rapat dengan saya. Selepas Daniel meninggal, mereka malah menyalahkan saya. Mereka kata saya yang membuat dia terlalu penat dan mengalami kemalangan. Kamal memandang Natalia lama. Itu bukan salah Cik. Kemalangan boleh berlaku kepada sesiapa saja. Natalia mengangguk, tetapi air matanya mengalir. Dia segera mengesatnya. Maafkan saya terlalu mudah menangis. Tak mengapa, Cik, kata Kamal perlahan. Kadang-kadang air mata lebih jujur daripada kata-kata. Hubungan mereka semakin rapat setiap hari, tetapi keakraban itu juga membuat Kamal bimbang. Dia merasa seperti berada dalam situasi yang tidak difahaminya sepenuhnya. Dia mula merasa bahawa Natalia bukan hanya majikan. Dia seperti seorang kawan, seseorang yang boleh dia luahkan perasaannya, malah menjadi sebahagian daripada hidupnya. Tetapi perasaan itu tidak mudah. Kamal tahu dia hanyalah seorang pekerja. Dia bukan orang Eropah, tidak berpendidikan tinggi, bukan orang yang layak untuk wanita seperti Natalia. Tetapi dia juga tidak boleh menipu hatinya sendiri. Suatu malam, selepas seharian bekerja, Kamal duduk di beranda belakang rumah, menikmati udara sejuk sambil menghirup teh. Natalia tiba-tiba duduk di sebelahnya. Awak nampak penat, kata Natalia. Sedikit, Cik, jawab Kamal. Tapi segar kalau dapat duduk di luar begini. Natalia memandang ke arah langit yang penuh bintang. Dulu, Daniel selalu ajak saya duduk di sini. Dia kata, kalau kita tengok bintang, masalah akan kelihatan kecil saja. Kamal tersenyum. Abah saya pun pernah cakap begitu, tapi dia tengok bintang sambil makan kacang goreng. Natalia ketawa. Lucu. Kadang-kadang hidup yang sederhana lebih hangat. Mereka terdiam. Kemudian, Natalia berkata perlahan, Kamal, awak pernah bercinta? Kamal terdiam. Soalan itu datang tiba-tiba. Dia tidak bersedia untuk menjawab, tetapi Natalia memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Pernah, Cik, jawabnya akhirnya. Tapi tidak kesampaian. Dia berkahwin dengan orang lain. Natalia mengangguk. Sakit, kan? Kamal tersenyum pahit. Ya, Cik, tapi saya sudah terima. Sekarang hidup saya bukan untuk cinta lagi. Saya bekerja untuk keluarga. Natalia menunduk. Awak tahu, saya pun takut nak bercinta lagi, takut kehilangan lagi. Kamal hanya memandangnya lalu berkata perlahan. Mungkin apa yang kita perlukan bukan cinta baru, tapi seseorang yang boleh kita ajak berbual tanpa rasa takut. Natalia memandang Kamal dengan mendalam. Dan saya rasa awak adalah orang itu. Hari-hari berikutnya, perubahan mula berlaku. Natalia sering menjemput Kamal berbual lebih lama. Mereka mula menonton filem bersama, memasak bersama, malah menanam pokok kecil di rumah hijau. Kamal tidak boleh menipu diri sendiri. Dia merasa semakin selesa, malah ketika Natalia ketawa atau bercerita, dia merasa ingin terus berada di sana.
Tetapi di satu sisi lain, dia juga takut bahwa semua ini akan berakhir hanya sebagai bayangan Daniel di mata Natalia. Suatu malam, Natalia menjemput Kamal makan malam di sebuah restoran mewah. "Ada apa, Cik?" Kamal bertanya ketika mereka duduk. "Tiada apa-apa. Saya cuma ingin meraihkan bahwa saya tidak merasa kesepian lagi." Kamal terdiam. Selepas makan malam, mereka berjalan di kaki lima yang diselimuti salji. Angin dingin meniup wajah, tetapi hati Kamal merasa hangat. Natalia berhenti lalu memandangnya. Kamal menoleh. "Ya, Cik, saya tahu awak keliru, tapi saya cuma ingin memberitahu awak satu perkara." "Apa, Cik?" Natalia menarik nafas panjang. "Saya gembira awak berada di sini." Kamal tersenyum, tetapi dalam hatinya, badai perasaan mula terbentuk. Natalia masuk ke dalam rumah dahulu, manakala Kamal masih berdiri di luar, memandang ke arah langit dan berkata dalam hati, "Jika semua ini adalah mimpi, janganlah kejutkan saya." Kamal terjaga pagi itu dengan sedikit pening kepala. Semalam fikirannya penuh dengan pelbagai cerita tentang Natalia, perasaannya sendiri, dan masa depan yang tiba-tiba terasa tidak dijangka. Dia duduk di tepi katil, memandang ke arah tingkap yang diselimuti fros. Bunyi burung camar kedengaran sayup-sayup dari jauh, tetapi suasana di rumah masih sunyi seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeza pada pagi itu. Natalia kelihatan lebih rapi dari biasa. Dia memakai blus putih dan seluar kain berwarna krim. Rambutnya disisir kemas dan bibirnya dioles kincu nipis. Dia sedang menunggu di bilik makan dengan 2 cawan kopi dan beberapa keping roti bakar. "Selamat pagi, Abang Kamal," sapa Natalia dengan senyuman. Kamal agak terkejut. Biasanya Natalia menyapanya dengan santai, tetapi kali ini kedengaran lebih formal dan serius. "Selamat pagi, Cik Natalia," jawab Kamal sambil duduk. "Saya ingin bincangkan perkara penting, Kamal." Natalia memandangnya. "Perkara apa, Cik?" Natalia menarik nafas panjang. Dia kelihatan gugup, tetapi wajahnya masih tenang. "Saya sudah berfikir beberapa hari ini, dan saya tidak mahu menyimpan perasaan ini lebih lama lagi." Kamal terdiam. Dia merasa jantungnya berdebar lebih laju. "Saya tahu awak datang ke sini untuk bekerja. Saya tahu awak seorang yang baik, jujur, dan sederhana, tetapi saya juga tahu awak membawa ketenangan dalam hidup saya, sesuatu yang sudah lama hilang." Kamal menunduk. Dia dapat merasakan arah perbualan ini. Natalia menyambung, suaranya mula bergetar. "Kamal, saya ingin awak menjadi sebahagian daripada hidup saya, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai suami." Kamal mengangkat kepala, memandang Natalia dengan mata terbeliak. "Apa maksud, Cik?" Suaranya perlahan, hampir seperti bisikan. "Saya ingin berkahwin dengan awak." Kamal terdiam lama. Fikirannya kosong, badannya kaku. Kata-kata Natalia baru saja menggegarkan seluruh dunianya. "Saya bukan sesiapa, Cik," katanya akhirnya. "Saya bukan orang bandar. Saya tidak berpendidikan tinggi. Saya hanya orang kampung." Natalia tersenyum tipis. "Saya tidak peduli, Kamal. Saya tidak mahu ijazah. Saya mahu seseorang yang boleh menemani hidup saya, seseorang yang jujur, seseorang yang sederhana, dan seseorang yang tidak berpura-pura." Kamal menggeleng perlahan. "Tapi kenapa saya, Cik? Kerana saya mirip Daniel, kan?" Natalia memandangnya dengan mata yang berlinang air mata. "Mula-mula, mungkin ya, Kamal. Tapi sekarang, saya tidak memandang awak sebagai Daniel lagi. Saya memandang awak sebagai Kamal. Orang yang membuat saya ketawa lagi, orang yang membuat rumah ini kembali hidup." Kamal berdiri, berjalan perlahan menjauhi meja. Dia menggosok kepalanya. "Ini terlalu cepat. Ini terlalu besar, Cik. Ini salah. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja. Saya belum bersedia. Saya keliru." Natalia berdiri dan berjalan mendekatinya. "Awak tidak perlu menjawab sekarang, Kamal, tapi saya berterus terang. Saya tidak mahu kehilangan awak." Kamal memandang wanita itu. Matanya yang dulu kelihatan dingin, kini penuh dengan cinta. Tetapi itu malah membuat hati Kamal semakin berat. "Jika saya tinggal, adakah saya tinggal kerana cinta atau kerana simpati?" bisiknya perlahan. Natalia menarik nafas. Dia tahu ini bukan tawaran kecil. Ini bukan sekadar perasaan. Hari itu,
Kamal pergi ke taman bandar sendirian. Dia duduk di bangku taman, memandang tasik yang diselimuti salji. Dia cuba menyusun fikirannya. Di satu sisi, perasaannya terhadap majikannya telah berkembang. Dia merasa selesa, dihormati, malah dicintai. Tetapi di sisi lain, dia merasa seperti berdiri di garisan antara perasaan yang tulus dan ketakutan akan dianggap mengambil kesempatan. Kemudian dia menelepon maknya di Kedah. "Assalamualaikum, Mak. Ini Kamal," katanya perlahan. "Waalaikumsalam, Nak. Kamu sihat? Cuaca sejuk tak di sana?" "Sihat, Mak. Di sini sejuk, tapi masih boleh tahan." Maknya ketawa kecil di hujung talian. "Jangan lupa jaga makan minum ya, Nak." Kamal terdiam seketika lalu bertanya perlahan, "Mak, kalau ada orang baik yang sayang Kamal, tapi orang itu dari negara lain, budaya berbeza, bahasa berbeza, salah tak kalau Kamal rasa keliru?" Talian sunyi seketika. Kemudian maknya menjawab dengan suara yang lembut, "Perasaan itu bukan tentang negara, Nak. Jika kamu rasa selesa, dihormati, dan dia membuat kamu menjadi orang yang lebih baik, Abah dan Mak gembira. Tapi jangan lupa ya, Nak. Jangan sesekali berkahwin kerana simpati. Kahwinlah kerana keyakinan." Kamal menunduk, matanya berlinang air mata. "Ya, Mak, terima kasih." Malam itu, Kamal pulang ke rumah. Natalia menunggunya di ruang tamu, kelihatan tidak selesa. "Maafkan saya, Cik. Saya keluar tanpa memberitahu," kata Kamal perlahan. "Tak mengapa, Kamal," jawab Natalia. "Saya tahu awak perlukan masa." Kamal duduk. Dia menarik nafas panjang lalu berkata, "Saya sudah berfikir, Cik. Saya tidak mahu berjanji apa-apa sekarang, Cik, tetapi saya ingin berada di sini. Saya ingin belajar mengenali Cik, bukan sebagai majikan, tetapi sebagai kawan." Natalia memandangnya lalu tersenyum lega. "Itu sudah cukup bagi saya." Kamal menambah, "Dan jika masa adalah bukti, saya akan tahu sama ada saya ditakdirkan untuk berada di sini atau tidak." Natalia mengangguk. "Saya akan menunggu, tanpa paksaan." Natalia berjalan ke arah Kamal, meletakkan tangannya di bahu pemuda itu lalu berkata perlahan, "Apapun pilihan awak di masa depan, saya tetap bersyukur kerana mengenali awak." Kamal menunduk, menyentuh tangan Natalia perlahan. "Dan saya pun bersyukur kerana datang ke negara ini, Cik." Di luar, salji masih turun perlahan, tetapi di dalam rumah itu, dua hati yang terluka perlahan-lahan mula menyembuhkan satu sama lain, walaupun melalui jalan yang masih tidak pasti. 2 minggu telah berlalu sejak Natalia menyatakan hasratnya untuk berkahwin dengan Kamal. Walaupun Kamal belum memberikan jawaban yang jelas, kedua-duanya semakin rapat. Hubungan mereka bukan lagi sekadar antara majikan dan pekerja. Ada rasa selesa yang terbentuk, ada ruang untuk mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam. Setiap pagi, mereka akan minum teh bersama. Kadang-kadang Natalia bercerita tentang zaman kanak-kanaknya, kisah hidupnya di Perancis sebelum berpindah ke Belarus. Kamal pula mula lebih terbuka, menceritakan tentang sawah padi, kawan-kawan zaman kanak-kanak, malah pengalaman pertamanya menaiki kapal terbang. Namun, hidup tidak selalu lancar. Keakraban, mereka perlahan-lahan diganggu oleh masa lalu yang kembali tanpa diundang. Hari itu, Natalia menerima panggilan telepon daripada bekas adik iparnya, Irina, adik kepada Daniel, suaminya yang meninggal dunia. Kamal sedang membersihkan bilik kerja sementara Natalia menjawab telepon di ruang tamu. Suaranya tinggi dan tegang. "Ya, Irina, saya sihat. Tidak, saya tidak sakit." Suara Natalia kedengaran kaku. "Apa maksud awak? Apa yang salah kalau saya ada kawan?" Kamal berhenti mengelap meja. Dia memandang ke arah ruang tamu, merasakan suasana bertukar dingin secara tiba-tiba. "Tidak, dia bukan orang asing yang saya kutip sesuka hati. Dia ada di sini kerana saya percaya kepadanya." Kamal merasa jantungnya berdebar lebih laju. Dia tahu perbualan itu pasti tentang dirinya. Beberapa menit kemudian, Natalia masuk ke bilik kerja dengan wajah marah dan mata yang berlinang air mata. "Maafkan saya, awak dengar tadi?" tanyanya perlahan. "Saya tidak sengaja, Cik," jawab Kamal. Natalia duduk, meraup wajahnya. "Itu Irina. Dia dapat tahu dari jiran bahawa saya tinggal serumah dengan lelaki asing yang baru dikenali. Mereka fikir saya gila." Kamal menunduk. "Kalau Cik tak selesa, saya boleh pergi." Natalia menggeleng pantas. "Jangan.
Saya tak peduli kata-kata mereka, tapi saya cuma geram kenapa mereka tak nampak yang saya berhak untuk bahagia. Kamal tidak menjawab, tetapi dia dapat merasakan luka lama yang kembali terbuka dari cara Natalia bercakap. Jelas sekali tekanan daripada keluarga arwah suaminya bukan perkara baru. Malam itu, ketika makan malam, Natalia kelihatan lebih senyap dari biasa. Tangannya bermain dengan sudu tanpa menyentuh makanan. Ketika Daniel meninggal dunia, mereka menyalahkan saya, katanya perlahan. Mereka kata saya yang membuat Daniel terlalu penat. Saya yang mendorong dia untuk terus bekerja keras. Kamal memandangnya. Itu tidak adil, Cik. Natalia mengangguk. Memang, tapi mereka tidak tahu betapa saya dan Daniel sangat mencintai satu sama lain. Kami bekerja keras kerana kami mahu masa depan bersama. Dia menarik nafas lalu menyambung. Irina selalu fikir saya hanya seorang wanita yang datang untuk menimbulkan masalah, terutamanya kerana saya bukan orang Belarus asli. Kamal menunduk. Dia dapat merasakan bahawa Natalia telah menanggung beban ini sendirian selama ini, dan kini apabila dia mula membuka hati lagi, orang ramai mula menghakiminya. Awak tahu mengapa saya mempercayai awak, Kamal? Natalia bertanya. Kamal menggeleng perlahan. Kerana awak tidak pernah menuntut apa-apa. Awak tidak pernah meminta apa-apa, tetapi awak berada di sini dan itu sudah cukup. Kamal memandang Natalia. Saya cuma ingin menjadi orang yang baik, dimanapun saya berada. Natalia tersenyum kecil. Dan itu yang membuat awak istimewa. Tetapi konflik tidak berhenti di situ. Keesokan paginya, Irina datang ke rumah tanpa memberitahu. Wanita itu berdiri di hadapan pagar, menekan loceng dengan wajah marah. Kamal yang sedang menyapu halaman, segera pergi membuka pintu. Saya nak jumpa Natalia, kata Irina dengan suara tinggi. Kamal mengangguk perlahan. Sila masuk. Natalia muncul tidak lama kemudian, wajahnya tegang. Irina, tolong jangan buat kacau di sini, kata Natalia dalam bahasa Rusia. Irina menunjuk ke arah Kamal. Dia ada di sini. Awak bawa masuk lelaki asing ke dalam rumah Daniel. Kamal tidak memahami apa yang mereka katakan, tetapi nada suara Irina cukup jelas, penuh dengan kemarahan dan tuduhan. Natalia berdiri tegak. Kamal adalah kawan saya, dia membantu saya. Dia membantu saya daripada kesepian. Irina mendengus. Atau awak yang mengambil kesempatan daripadanya? Awak fikir dia di sini kerana cinta. Dia pasti memburu harta. Kamal berkerut dahi. Dia tidak faham, tetapi dia merasa seperti dihina. Natalia melangkah ke hadapan. Keluar dari rumah ini. Irina, ini bukan urusan awak lagi. Daniel sudah tiada, dan awak tiada hak untuk mengatur hidup saya. Irina bergegas pergi sambil mengucapkan ayat-ayat yang Kamal tidak faham, tetapi jelas penuh dengan kemarahan dan penghinaan. Selepas wanita itu pergi, Natalia masuk ke rumah dengan nafas yang tercungap-cungap. Dia duduk di sofa lalu memegang kepalanya. Maafkan saya, Cik. Kerana saya, Cik dibenci, kata Kamal sambil berdiri dekat dengannya. Natalia menoleh. Bukan kerana awak, Kamal, tetapi kerana mereka tidak pernah melihat kebahagiaan orang lain. Kamal menunduk. Dia merasa bersalah tetapi juga marah. Dia tidak pernah berniat untuk mengambil apa-apa dari Natalia. Dia hanya ingin bekerja dan hidup dengan tenang. Malam itu, Kamal merenung di biliknya, membuka mesej suara dari maknya di kedah. Nak, jangan lupa siapa kamu. Kalau kamu dilayan tidak baik, jangan membalas dengan kemarahan, tapi jangan pula berdiam diri selamanya. Kamu berhak dihormati. Kamal mengeluh. Dia tahu bahawa sejak awal dia memutuskan untuk tinggal di rumah itu, dia sudah mengambil risiko. Tetapi kini konflik yang timbul bukan lagi hanya tentang perasaan. Ia menjadi tentang maruah. Keesokan harinya, Natalia berjalan mendekatinya ketika dia sedang menyiram tanaman. Kamal, katanya perlahan. Awak masih mahu berada di sini? Kamal memandangnya. Saya masih mahu, Cik, tapi saya juga ingin bercakap benar. Jika begini terus, saya takut bukan hanya saya yang akan disalahkan, tapi Cik juga akan disalahkan. Natalia mengangguk. Saya tahu, Kamal. Oleh itu, saya ingin kita berfikir semula tentang semua ini. Bukan kerana saya menyesal, tetapi kerana saya ingin melindungi awak. Kamal memandang wajah wanita itu. Ada keletihan di situ, tetapi juga ada cinta. Saya tidak mahu pergi,
Cik, tapi saya juga tidak mahu menjadi sebab Cik menderita. Natalia menunduk, suaranya bergetar. Mari kita cari jalan penyelesaian bersama, Kamal. Kita tidak perlu tergesa-gesa, tapi jangan berhenti. Kamal mengangguk perlahan. Saya akan mengikut jalan yang Cik pilih, selagi ia tidak melenyapkan siapa saya sebenarnya. Natalia menggenggam tangan Kamal lalu berkata perlahan, saya tidak mahu kehilangan awak, tapi saya juga tidak mahu awak kehilangan maruah awak. Dan Kamal menjawab dengan suara rendah, saya di sini bukan untuk mengambil, tapi saya di sini untuk menjadi kawan jika Cik masih mengizinkan. Hari-hari selepas kedatangan Irina itu berbeza. Walaupun rumah Natalia masih sunyi, Kamal merasakan perubahan suasana. Natalia lebih banyak berdiam diri. Pandangannya kosong seolah-olah ada beban yang belum dapat dilepaskannya. Kamal cuba berkelakuan seperti biasa. Dia masih menyapu rumah, membersihkan rumah hijau, memasak, dan membantu Natalia menyediakan makan malam. Tetapi dia tahu bahawa dalam hati wanita itu sedang bergelut antara mempertahankan kebahagiaan dengan menyerah kepada tekanan dari orang sekeliling. Suatu malam, selepas makan malam, Natalia menjemput Kamal duduk di ruang tamu. Suasana agak tegang, walaupun kedua-duanya tersenyum antara satu sama lain. Saya sudah berfikir, Abang Kamal, kata Natalia perlahan. Jika kita terus begini, bersembunyi, orang akan terus menghakimi kita mengikut cara mereka sendiri. Kamal mengangguk perlahan. Saya pun penat berpura-pura, Cik, tapi Cik bersedia ke untuk menghadapi kata-kata mereka? Natalia memandang Kamal, matanya penuh dengan keyakinan. Saya tidak peduli lagi. Jika kita terus bersembunyi, kita akan terus takut. Saya ingin menjalani hidup saya dengan jujur. Jika awak adalah orang yang saya pilih untuk berada di sisi hidup saya akan berdiri di sisi awak di hadapan semua orang. Kamal terdiam. Dia tidak pernah melihat Natalia sekuat ini sebelum ini. Apa maksud Cik? Tanyanya dengan berhati-hati. Saya akan memperkenalkan awak secara rasmi sebagai orang terpenting dalam hidup saya. Kamal menelan air liur. Itu bermaksud Cik nak kita date ke? Atau berkahwin? Natalia ketawa kecil. Date itu terlalu remaja untuk kita. Tapi kalau awak belum bersedia untuk berkahwin, tak mengapa. Yang penting, awak tidak melarikan diri dari saya, dan saya tidak malu untuk mengakui bahawa awak adalah orang yang saya cintai. Kamal menunduk. Perkataan cinta itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak sangka wanita seperti Natalia boleh mengucapkan perkataan itu dengan jujur kepadanya. 2 hari kemudian, Natalia menjemput beberapa kawan rapat ke rumah. Ada yang rakan kongsi perniagaan, ada yang kawan lama ketika dia di Perancis. Petang itu, Kamal diminta memakai kemeja putih dan seluar kain. Dia merasa kekok. Ini bukan dunia yang dia kenali. Dia biasa memakai baju tee dan selipar, bukan berdiri di tengah-tengah tetamu yang memakai suit dan gaun mahal. Natalia memperkenalkannya kepada semua orang. Ini Kamal. Dia dari Malaysia. Dia adalah orang yang sangat bermakna dalam hidup saya. Beberapa tetamu tersenyum, ada yang hanya mengangguk, tetapi ada juga yang kelihatan keliru, malah terkejut. Wajah orang Eropah yang biasanya sopan, kini tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka. Seorang lelaki pertengahan umur berkacamata bertanya kepada Kamal dalam bahasa Inggris secara langsung, "Are you her new assistant or?" Kamal menoleh memandang Natalia. Keliru bagaimana hendak menjawab. Natalia menjawab terlebih dahulu dengan tegas, "He is not my assistant. He is the person who will be beside me." Suasana menjadi sunyi serta-merta seketika. Natalia masih berdiri tegak, memegang lengan Kamal, seolah-olah tidak peduli dengan pandangan mereka. Selepas majlis berakhir, Natalia dan Kamal duduk di ruang tamu. Wajah Natalia kelihatan lega, walaupun sedikit penat. "Awak sangat hebat tadi," kata Natalia sambil menuangkan teh. Kamal tersenyum canggung. "Saya hampir mati gugup, Cik. Saya takut akan memalukan Cik." "Tidak, Kamal," Natalia menggeleng. "Awak tidak memalukan saya sama sekali. Sebaliknya, awak membuat saya bangga." Kamal memandang wanita itu. Dalam hatinya, dia merasa pelik, gembira, terharu, tetapi juga takut. Ini bukan hidup yang dia rancang. Dia hanya ingin bekerja, menghantar wang balik rumah, dan kembali menjadi orang yang akan membuat maknya bangga.
Tetapi kini dunia mula memandangnya bukan sebagai pekerja Malaysia biasa, tetapi sebagai pasangan kepada seorang janda kaya Eropah. 3 hari kemudian, sebuah artikel muncul di laman berita tempatan. Tajuknya agak provokatif. Natalia Borowi bersama pemuda Asia Misteri, kekasih baru atau pembantu rumah. Natalia menemui artikel itu terlebih dahulu lalu menunjukkannya kepada Kamal di tablet. "Tengok nih," katanya dengan tenang. Kamal membaca dengan gugup. Kandungan artikel itu penuh dengan spekulasi, bercerita tentang masa lalu Natalia, kesakitan kehilangan suami, lalu tiba-tiba rapat dengan seorang pemuda Malaysia misteri yang dipanggil Encik Kamal. "Mereka kata saya cuma datang untuk menumpang," kata Kamal perlahan. "Mereka boleh cakap apa saja," jawab Natalia, suaranya mula meninggi. "Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang kita." Kamal berdiri, berjalan ke tingkap. "Cik, saya takut ia sudah terlalu jauh. Dulu saya cuma nak bekerja. Sekarang nama saya muncul di media." Natalia berdiri, berjalan mendekatinya. "Jika awak tidak tahan, saya faham. Saya tidak akan menahan awak. Tapi awak perlu tahu bahawa saya tidak akan menyesal kerana pernah berjuang untuk awak." Kamal memandang Natalia. Wajahnya pucat, tetapi matanya jujur. Dia tahu wanita itu ikhlas, dan di sebalik semua kemewahan dan kerumitan itu, dia hanyalah seorang wanita yang ingin dicintai secara sederhana. "Saya tidak akan pergi, Cik, tapi beri saya masa untuk menjadi kuat," kata Kamal akhirnya. Natalia mengangguk. "Saya tidak meminta awak bertempur. Saya cuma meminta awak jujur, dan awak sudah melakukannya." Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Kamal. Dia mula dikenali oleh jiran-jiran, kadang-kadang menjadi topik perbualan, kadang-kadang disapa dengan kata-kata sinis. Tetapi satu perkara yang tidak pernah berubah ialah Natalia sentiasa berdiri di sisinya. Ketika Kamal sedang duduk di taman kecil rumah, Natalia duduk di sebelahnya lalu berkata, "Jika kita dapat melalui ini, saya percaya tiada apa yang dapat memisahkan kita." Kamal tersenyum. "Saya masih tidak tahu apa yang akan berlaku, Cik, tapi saya janji satu perkara. Saya tidak akan lari dari Cik." Natalia menggenggam tangan Kamal, lalu berkata dengan suara yang perlahan tetapi tegas, "Jika dunia tidak percaya pada awak, biarkan saya yang percaya pada awak." Kamal menunduk, matanya berlinang air mata. "Dan jika dunia mentertawakan kita, biarkan saya yang memastikan Cik tetap teguh berdiri." Di luar, salji mula mencair. Musim bunga perlahan-lahan menghampiri, dan dalam hati mereka, cinta yang sederhana mula tumbuh dengan lebih berani. Salji perlahan-lahan mencair. Udara masih sejuk, tetapi cahaya matahari musim bunga mula kelihatan. Bunga-bunga kecil di taman belakang rumah menambahkan warna pada rumput yang dulunya putih. Kamal berdiri di hadapan tingkap kaca, melihat halaman di luar rumah. Di tangannya, cawan teh panas bergetar sedikit. Lebih 2 bulan telah berlalu sejak dia datang ke rumah itu. Tetapi kini setiap langkah yang diambilnya terasa berat kerana keputusan besar yang masih mengganggu fikirannya. Natalia berdiri di belakangnya dengan senyap, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. "Saya akan ke Paris minggu depan. Ada urusan perniagaan yang perlu diselesaikan," kata Natalia dengan tenang. Kamal menoleh. "Sendirian?" "Mula-mula memang nak pergi sendirian, Kamal. Tapi saya nak awak ikut." Kamal menunduk. "Paris jauh, Cik." Natalia ketawa kecil. "Ya, jauh dari Kedah, tapi mungkin dekat dengan takdir kita." Kamal tersenyum kecil, tetapi tidak berkata apa-apa. Natalia menyambung, "Abang Kamal, saya tahu awak masih ragu-ragu. Saya tidak pernah memaksa, tapi saya ingin tahu, adakah awak benar-benar ingin pergi atau ingin tinggal?" Kamal memandang ke dalam mata Natalia. "Saya boleh berterus terang, Cik? Tentu. Saya ingin pulang ke rumah, Cik, ke Malaysia. Jumpa mak, jumpa sawah padi, kawan-kawan lama. Saya ingin memijak tanah air saya sendiri." Natalia terdiam seketika lalu mengangguk. "Saya faham. Tapi," Kamal menyambung, "saya tidak mahu pergi sebagai orang yang melarikan diri. Saya ingin pergi sebagai orang yang membuat keputusan dengan tenang." Natalia berjalan mendekat. "Dan kita?" Kamal menarik nafas panjang. "Saya sudah berfikir, Cik. Jika Cik benar-benar ingin bersama saya mahu Cik datang ke Malaysia bersama." Natalia tergamam. "Awak serius?" "Saya serius, Cik.
Saya tidak mau hidup di bawah bayang-bayang masa lalu Cik di Belarus. Saya akan selalu merasa seperti orang luar. Tapi jika Cik datang ke Malaysia, kita akan bermula dari sifar. Tiada siapa yang kenal saya, tiada siapa yang kenal Cik. Kita boleh hidup seperti orang biasa. Natalia terdiam lama sekali. Dia kelihatan berfikir keras, lalu tiba-tiba tersenyum. Awak tahu, Kamal? Dulu saya pernah beritahu abah saya yang saya ingin tinggal di kampung, hidup sederhana, tanam sayur, bela ayam, dan melihat matahari terbit setiap pagi. Kamal ketawa. Cik akan dapat semua itu di rumah saya, Cik. Kecuali ayam, sebab ayam di rumah saya selalu dicuri jiran. Natalia ketawa terbahak-bahak, ketawa riang, dan matanya berlinang air mata. Kalau begitu, setuju, Abang Kamal. Saya akan ikut awak ke Malaysia. 3 minggu kemudian, Kamal dan Natalia tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Kedua-duanya memakai pakaian sederhana, tiada barang mewah, hanya 2 beg pakaian besar dan 1 beg kecil berisi dokumen penting. Di hadapan pintu ketibaan, Mak Kamal berdiri bersama 3 orang jiran. Wajahnya kelihatan keliru dan ingin tahu apabila melihat Kamal membawa seorang wanita Eropah berambut perang. Mak, Kamal memanggil sambil berjalan memeluk maknya erat-erat. Air mata segera mengalir membasahi pipi wanita tua itu. Ya Allah, akhirnya kamu pulang juga, nak. Ya, Mak, Kamal sudah pulang dan Kamal bawa seseorang bersama. Kamal menoleh memandang Natalia lalu berkata, ini Natalia, Mak, wanita yang selalu membantu Kamal di sana. Dia adalah bakal istri Kamal, Mak. Mak Kamal memandang Natalia lama, lalu tersenyum dan memeluknya. Selamat datang, nak. Semoga kamu bahagia di rumah kami. Natalia tersenyum terharu. Terima kasih, Mak. Saya ingin belajar menjadi sebahagian daripada keluarga ini. Hari-hari pertama di kampung tidak mudah bagi Natalia. Dia perlu membiasakan diri dengan bekalan elektrik yang sering terputus, bunyi ayam berkokok sejak awal pagi, dan cuaca panas terik yang menyukarkannya untuk tidur siang. Namun, dia tidak mengeluh. Dia belajar memasak nasi di atas dapur gas kecil, membantu Mak Kamal menyapu rumah, dan malah mula belajar sedikit bahasa Melayu. Abang Kamal, tadi saya belajar cakap, terima kasih, betul ke? Tanya Natalia ketika makan malam. Kamal tersenyum. Betul, Cik. Jangan panggil saya Cik lagi. Sekarang saya orang kampung, panggil saja Abang. Mereka ketawa bersama. Hubungan mereka semakin kuat. Tiada lagi keraguan, tiada lagi bayangan Daniel yang mengganggu. Mereka memutuskan untuk memulakan hidup baru dari sifar di tempat yang serba baru bagi seorang dan sangat biasa bagi seorang lagi. Sebulan kemudian, majlis perkahwinan sederhana diadakan di Dewan Masyarakat. Hanya keluarga, jiran-jiran, dan beberapa kawan rapat sahaja yang hadir. Natalia memakai baju kurung sutra Melayu berwarna putih gading. Rambutnya disanggul rapi, dan senyuman sentiasa terukir di wajahnya. Kamal memakai baju Melayu moden berwarna coklat dan songkok. Dia kelihatan segak tetapi tetap sederhana. Apabila pendaftar bertanya tentang persetujuan, suara Kamal kedengaran jelas. Saya terima Natalia Borovi binti Vladimir sebagai istri saya dengan mas kahwin yang disebutkan tadi dengan sempurna. Suara tetamu bersorak sah. Air mata mengalir membasahi pipi Natalia. Dia memeluk Kamal erat. Sekarang saya istri awak secara rasmi, Abang. Bukan kerana kesepian, tetapi kerana cinta yang kita pilih sendiri. Kamal memandang istrinya. Dan saya pula suami awak. Bukan kerana saya mirip Daniel, tetapi kerana saya ingin menghabiskan hidup ini bersama awak dari awal hingga akhir. Kisah berakhir dengan babak Kamal dan Natalia duduk di beranda rumah kecil mereka memandang sawah padi yang menghijau. Natalia bersandar di bahu Kamal. Abang gembira? Kamal tersenyum. Belum kaya, Cik, tapi gembira. Natalia tersenyum juga. Saya tidak mahu kaya. Saya cuma mahu hidup yang sebenar. Dan di tengah-tengah sawah padi, bunyi cengkerik di malam hari, dan bau tanah yang lembab, 2 hati dari 2 dunia yang berbeza kini telah bersatu. Bukan kerana takdir memaksa, tetapi kerana hati yang memilih satu sama lain.